亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次见面。让我们用一首诗歌来赞美我们的主。我们唱一首诗歌，活着为耶稣，真平安，喜乐之江河永不干。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini kita bisa berjumpa di online. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuliakan Tuhan. Puji-pujian, hidup bagi Yesus sentosa, senanglah, sumber bahagia tidak punah.我们一同来看马太福音第6章25节到34节，我先用中文来念。马太福音第6章25节，所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么喝什么；为身体忧虑，穿什么。生命不胜于银色吗？身体不胜于衣裳吗？你们看，那天上的飞鸟，也不种也不收，也不继续在仓里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？你们那一个能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想，野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门最荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小心的人啊，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑说吃什么喝什么穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一些东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为
所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita berdoa. 天父上帝，求你帮助我们，借着我们所读的圣经，让我们能够看见，让我们能够明白神的心意，让我们感到幸福，因为人在你的眼中是何等的宝贵。人比衣裳，比吃的，比喝的，比衣裳，人以及人的生命是更重要的。我们谢谢你，Bapa kami di dalam surga, kiranya Engkau bicara kepada kami melalui Alkitab yang baru saja kami baca. Sadarkan kami Tuhan supaya kami mengetahui di mata Tuhan manusia lebih berharga daripada makanan, minuman, dan pakaian. Bapa Surgawi, bicaralah kepada setiap kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 从这个2月份开始，我的连续讲到的大题目就是基督徒的道德伦理观。Saudara sekalian, mulai minggu ini khotbah seri saya mengambil tema besarnya yaitu pandangan etika dan pandangan moral orang Kristen. 什么是伦理学呢？ Apa itu ilmu etika？ 伦理学简单的来说就是讲到人与人之间的关系，或者是人的行为规范。在中国的古书里面记载有父慈子孝、孝顺、军人忠诚等等，这是中国人古代实行的伦理。Apa itu ilmu etika? Ya, tema kita adalah pandangan etika moral orang Kristen. Apa sih itu etika? Singkat kata, saya pakai kalimat yang paling sederhana. Etika adalah
ilmu atau ajaran yang membicarakan tentang hubungan manusia dan manusia. Ya, etika adalah hubungan manusia dan manusia, hubungan antara manusia, atau juga standar, ya, standar perbuatan manusia, standar ukuran perbuatan manusia. Di buku kuno orang Chinese ya berkata, papa mama sayang kepada anak dan anak juga bakti kepada orang tua. Seperti itu. Ya. Raja menyayangi bawahannya, raja menyayangi pejabatnya, menyayangi rakyatnya. Dan pejabat-pejabatnya juga harus setia. Ya, pejabatnya juga harus setia menjalankan tugas. Raja mencintai bawahannya, mencintai rakyat, dan bawahannya, pejabat-pejabatnya juga harus setia bekerja menjalankan tugas mereka. Nah, itu adalah aturan, ya, aturan. Nah, saudara, ini adalah etika orang Chinese, ya, pada zaman dulu. Mereka menjalankan seperti itu. 那是伦理。那么道德又是什么呢？道德就是指着普遍适用在任何人的行为的规范和价值的趋向。当神造人的时候，神是按照他的形象造人，因此神已经把分别是非的心、分别善恶的能力给他所创造的人。所以呢，人有责任在神的面前过一个讨神喜悦的生活。Saudara, kalau etika adalah hubungan antara manusia dan manusia. Nah, moral itu apa? Moral adalah standar ukuran, ya, yang dipakai oleh manusia siapa saja, ya, standar ukuran moral yang dijalankan oleh manusia. Nah, moral juga adalah orientasi, ya, orientasi arah pemikiran, ya, arah pemikiran nilai manusia. Waktu Allah menciptakan manusia, bagaimana menciptakannya? Menurut peta dan teladan manusia, ya, menurut peta dan teladan Allah. Allah suci, manusia yang diciptakan juga suci. Allah adil, manusia yang diciptakan juga adil. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, saudara, ya. Jadi berarti Allah sudah memberikan hati yang bisa membedakan benar dan salah kepada manusia. Allah juga sudah kasih manusia kemampuan untuk membedakan baik dan jahat. Oleh sebab itu manusia mempunyai tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menjalankan suatu hidup yang menyenangkan Tuhan. Ya. 伦理学或者是道德学的基础就是神的标准。神的标准就是我们伦理学和道德学的基础。Nah, saudara, ukuran Tuhan, standar Tuhan adalah fondasi, ya, adalah fondasi etika, fondasi moral manusia, ya, ukuran Tuhan, standar yang Tuhan tetapkan itu menjadi fondasi di antara hubungan manusia dan manusia. 那刚才我曾经说过，这个人被造呢，圣经告诉我们是按照神的形象、神的样式，就是说人有神的属性，人有神的性情，神是公义、良善、信实，他所造的人一定也是公义、良善、信实。所以呢，神的性情是以我们伦理道德的根源的根据
神的心情就是我们伦理道德的根源，就是我们伦理道德的根据。Saudara, ukuran standar yang Allah tetapkan itu adalah fondasi etika kita. Itu adalah fondasi moral kita. Jadi moral kita, hubungan antara manusia dan manusia berpijak pada apa? Berpijak pada ukuran standar yang Tuhan tetapkan. Ya. Tadi saya sudah katakan bahwa kita manusia diciptakan oleh Tuhan menurut peta dan teladan Tuhan, mempunyai atribut Tuhan, mempunyai sifat-sifat Tuhan. Ya. Tuhan itu adil, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, dapat dipercaya, dan sebagainya. Begitu juga manusia yang Tuhan ciptakan pasti juga adalah makhluk manusia yang adil, yang baik, yang setia, dan sebagainya. Ya, jadi saudara, sifat Tuhan, ya, sifat Tuhan adalah sumber dasar kehidupan etika kita. Ya. Sifat-sifat Tuhan adalah sumber dasar kehidupan moral kita。主耶稣在马太福音第6章对当时的听众说什么呢？对当时的听众说的就是刚才我们所读的圣经，就是说，主耶稣教导我们不要为生命忧虑，吃什么、喝什么、穿什么。生命、身体、生命不是比饮食穿着更重要吗？你看野地里的花，不种也不收也不纺线，上帝都还给他这么样美好的装饰。耶稣说，何况是你们呢？那表示说什么？表示人在神的面前，人比车和衣裳更重要，人的生命比这些更重要。Saudara sekalian, tadi kita sudah baca Injil Matius pasal yang ke-6 ya, ayat 25 sampai 34 memberitahukan kepada kita bahwa Yesus berkata pada waktu itu khotbah kepada pendengarnya, dan Yesus berkata bahwa manusia itu lebih penting daripada hal makan, minum, dan pakaian. Ya, hidup manusia, tubuh manusia itu lebih penting daripada makan, minum, dan pakai. Ya. Kalau bunga bakung saja, rumput yang hari ini subur besok sudah kering, ya dibuang begitu ya, dibakar, dibuang. Tuhan masih mendandani sedemikian rupa, rumput hijau, bunga yang begitu indah, ya. Yang sehari nyawa, sehari, ntar sore layu, besok layu. Masih begitu didandani, kata Tuhan Yesus, apalagi manusia. Bukankah manusia itu lebih berharga daripada rumput, ya kan? Daripada bunga kecil-kecil yang kita suka injak-injak seperti itu. Kita manusia lebih berharga di hadapan Tuhan. 所以圣经教导我们人的身体，我们人的生命应该得到保障。Maka itu Alkitab mengajarkan kepada kita, nyawa kita, tubuh kita, ya, sudah selayaknya mendapat perlindungan, mendapat jaminan perlindungan. 在出埃及24章13节10条诫命里面的第6诫说，不可杀人。在英语文说不要杀人，可是中文更强调说不可以杀人。为什么呢？这是为了要保护整个的社会的安宁。不可以杀人，就不可以夺取人的生命。我们人没有资格来夺取人的生命，没有资格夺取人的生命。为什么呢？因为我们人是神所造的，人是神的受造之物。人在神的眼中是非常宝贵的，神爱惜他所造的人。Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita sudah seyogyanya mendapat jaminan dan perlindungan. Di dalam kitab Keluaran 20 ayat 13, 10 hukum yang ke-6 berkata,
jangan membunuh. Di dalam bahasa Mandarin lebih keras dikatakan tidak boleh membunuh. Dan hukum ini melindungi hidup manusia, nyawa manusia, juga melindungi keamanan di masyarakat. Jadi nyawa kita itu, manusia nggak berhak mengambil nyawa orang lain. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan, Tuhan punya. Jadi di mata Tuhan manusia itu sangat berharga. Allah sangat menghargai, sangat mencintai, ya, mencintai manusia yang diciptakannya. Ya. 所以呢，这个杀人呢是不合法的，ya, membunuh itu salah, ya, berdosa terhadap Tuhan, durhaka kepada Tuhan dan tidak sah. 人的生命一定要得到保护，不可以杀害。当然，如果政府因为某一个案件要处置一个人，或者是在战争的时候杀人啊，要保护自己的人民，保护自己的国家权利，那是另外一回事。Saudara sekalian, oleh sebab itu kita membunuh artinya kita merampas nyawa orang, merampas nyawa yang dari Tuhan itu udah berurusan sama Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh membunuh. Ini beda ya dengan kalau pemerintah mungkin karena satu kasus apa, jadi mengeksekusi seseorang untuk keamanan bangsa dan negara, untuk keamanan masyarakat atau di dalam peperangan itu lain urusan, ya, itu lain urusan. 那你想，如果我们杀人哈，如果他是一个丈夫，你想一想，全家的生活的经济就没了，生活就很困难了，太太孩子谁养活呢？如果被杀的是一个女人，是一个母亲，你想一想，孩子们没有妈妈，丈夫在外面工作回来还要怎么样处理他们家里面的事情呢？如果被杀的是他们的孩子，你想一想，等下父母老了怎么样？希望就靠孩子，孩子没了，这个夫妻变老了，那不是很凄凉吗？所以杀人的牵连是很广、很大的。Saudara sekalian, coba bayangin ya, kita kalau manusia kalau membunuh, kalau yang bunuh itu yang dibunuh adalah seorang suami, bayangin saudara, jadi ekonomi keluarga itu langsung lumpuh, istri, anak siapa yang pelihara? Kalau yang dibunuh itu adalah seorang istri, seorang ibu, bayangin, suami kerja capek-capek pulang mesti jaga anak, siapa yang urus rumah tangga? Bukankah kacau? Kalau yang dibunuh itu adalah anak, bayangin, nanti kalau suami istri ini sudah tua, ya kan, siapa yang peliharakan mereka kalau anaknya sudah tidak ada, saudara sekalian. Jadi itu menyangkut banyak hal. Dan yang terpenting, manusia adalah ciptaan Tuhan, nyawa dari Tuhan. Kita membunuh, jadi kita merampas nyawa yang di tangan Tuhan itu. Nanti berurusan dengan Tuhan, saudara. 那圣经说不可以杀人，没有说那个人的身份是什么。高贵的不可以杀，卑贱的就可以杀，没有，圣经没有说不可以杀人是怎么样的人不可以杀，不分贵贱，不分男女，不分老幼，不分主仆奴隶，只要是人，你就不可以随便夺取他的生命。Saudara, Alkitab bilang tidak boleh membunuh, tidak ada keterangan bilang tidak boleh membunuh orang yang hebat, ya, orang yang agung, ya, yang orang kecilan boleh, enggak. Alkitab nggak bilang, pokoknya tidak boleh membunuh siapapun dia, ya, kaya kayak miskin kayak laki kayak perempuan kayak berpengetahuan kayak yang orang nggak sekolah kayak, pokoknya manusia itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh merampas nyawa manusia. 那么这个保障人身体的安危，圣经告诉我们说，圣经的教训是要保障人的生命，人身体的安危，不但是一般的人，也包括不可以拐带，呀，不可以拐带人，贩卖人口，
出埃及记21章16节告诉我们说，拐带人把人卖了，或者是留下在他手下，这样的人要被处死。Saudara, menjamin nyawa keselamatan manusia, itu manusia bukan saja manusia yang biasa, termasuk juga menjamin hidup nyawa seorang seorang budak gitu ya. Ini di dalam konteks menculik. Ya, jadi nggak boleh menculik orang, bukan saja nggak boleh membunuh, menculik juga nggak boleh. Ya, 不但不可以杀人，连拐带人都不可以。Ya, nggak boleh menculik juga. Menculik misalnya ya, udah diculik, dijual, ya, atau tidak. Dia simpan buat dia sendiri, buat dia pakai gitu, dijadiin budak. Nah, kitab Keluaran pasal 21 ayat 16 berkata, siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat pada dia, ia pasti dihukum mati. Ya, jadi kamu udah culik, kamu jual kan, jual orang kan? Zaman sekarang juga heran juga, masih ada. Kalau zaman dulu memang jual beli orang itu, ya ada budak dan sebagainya. Tapi zaman sekarang juga ada, nggak kebayang saudara, tapi itu fakta saudara. Jadi Alkitab berkata, bagaimana kalau menculik orang? Entah itu menculik, udah itu kamu jual, entah itu kamu pakai sendiri, buat kamu jadiin budak. Orang yang menculik itu harus dihukum mati. Hukum mati. Jadi itu menjamin nyawa hidup tubuh manusia. 你能够想象吗？如果你家里的人呢，你的家人、你的朋友突然间不见了，突然间失踪了，几天没有回家，也没有消息。你想一想，如果你是那个人的家人，多么的担心，父亲工作也不能够安心，母亲做家务也不能够安心，兄弟姐妹读书也不安心，想到他家人弟弟妹妹可能爸爸妈妈被人家拐去了，不知道他们的生死，这是一种精神的虐待，是吗？当约瑟被他的兄长们出卖给以色列的商人的时候，圣经怎么样记载呢？他的父亲雅各是多么的担心，他就悲伤了一段的日子，他以为他的儿子死了。Saudara bisa bayangin nggak? Kalau keluarga kita, ya, atau teman kita tiba-tiba satu hari hilang, nggak ada kabar, ya, bagaimana saudara? Sekeluarga itu, papa kerja pasti nggak konsen, mama juga ngurus rumah tangga juga dia nggak konsen, saudara-saudara yang sekolah juga mikirin itu saudaranya, atau papa mamanya diculik saudara, apa jadinya? Ya, itu adalah tekanan batin, itu adalah siksaan batin saudara. Di Alkitab kan mencatat waktu Yusuf dijual oleh abang-abangnya itu, oleh koko-kokonya itu, betapa cemasnya Yakub, ya. Alkitab berkata sampai dia sobek mengkoyakan jubahnya, dia mengenakan kain kabung, kayak kain kabung kan untuk orang mati gitu. Sedihnya sampai seperti itu. 申命记第24章第7节说，拐带人把那个人当作奴仆，或者是卖了，那个人必要治死。为什么要把他治死呢？就是要把那个恶从你们中间除掉，不然的话呢，以后呢，那个人呢没有处死他，他又在做，或者是别人看见了，哦，好赚钱啊，我也拐带人啊，卖掉了，变成买卖人口，是吗？上帝说要把这个恶
处掉，怎么处掉呢？就是把作恶的那个人杀掉。不开玩笑，因为你所做的已经太过分。Saudara, kitab Ulangan pasal 24 ayat 7 ya berkata, orang yang menculik saudara dari antara orang Israel, ya, saudara, dia harus bagaimana? Dia harus dieksekusi, dia harus dihukum mati. Kenapa? Firman Tuhan berkata, demikianlah harus kamu hapuskan, lenyapkan, hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah kamu. Kalau tidak dihukum mati orang yang menculik, nanti dia berbuat lagi, dan juga orang lain bisa lihat, enak juga nih ya, waduh nggak usah kerja, gue culik aja nih, ya, nanti dijual. Itu yang terjadi sampai saat sekarang ini, saudara. Ya, jadi ribuan tahun yang lalu di masyarakat Yahudi Israel sudah ada ketetapan siapa yang menculik dia itu akan dihukum mati. Demikian baru bisa menghapus, kata Tuhan, kejahatan itu di tengah-tengah kamu. Tuhan tidak mau di tengah-tengah umatnya, ya, di tengah-tengah masyarakat umatnya itu ada kejahatan seperti itu. Sekalipun itu bukan membunuh, kamu menculik orang, ya, kamu jual dia. Dijual pasti dia dijadiin budak. Kalau zaman sekarang dijadiin apa? Dijadiin pelacur. Seperti itu. Bayangin kalau keluarga kamu digituin bagaimana? 古代是盛行奴隶的制度, saudara. Zaman dahulu itu kan ada sistem perbudakan. 那么奴隶的主人呢，就可以随便带奴隶，可能这个奴隶是他买的，可能是他打仗打胜仗掳来的，那么这个奴隶就是我的财产了。古代的人是这样，没有把它当作是人，你知道吗？就是把它当作是我的财产。既然是我的财产，我可以随便用，我可以叫他做牛做马，我可以打他踢他，我杀他都可以。因为是我的财产，我要把它送给人也可以，没有什么法律的制裁，没有什么法律的制裁。那么我可以当场把它处死，也没有问题。Saudara, zaman dulu kan itu ada sistem perbudakan, ya. Jadi orang yang punya budak itu mungkin dia beli ini. Ada orang miskin ya, miskin dia jual dirinya gitu, jadi budak gitu, ya. Ada yang karena kalah perang, ya dia disandra, dia dikalah perang negaranya, dia disandra, ditangkap, dia dijadiin budak, ya. Jadi si majikan ini melihat budak itu seperti apa? Budak itu seperti itu harta bendanya. Karena saya udah beli gitu pakai duit, atau saya perang, saya menang, saya dapat gitu tawanan. Nah, jadi si majikan yang punya budak ini dia boleh melakukan apa? Karena dia anggap itu bukan manusia, dia anggap itu barang benda gitu loh. Saya mau pakai, saya mau tendang, saya mau suruh dia kerja, ya kerja nggak kasih makan kenyang enggak, lapar enggak, terserah, ya. Kalau saya nggak kenang, saya boleh tempeleng, saya boleh tusuk, boleh apain, ya saya boleh lempar dia, saya boleh kasih orang dia, itu nggak ada perkaranya, saudara, nggak ada perkaranya. 但是在以色列的社会就不是这样， saudara, di masyarakat umat Tuhan, di masyarakat Yahudi tidak demikian, walaupun itu pada zaman dulu. 奴隶也得到上帝的保护，因为奴隶也是人。Saudara, di mata Tuhan, seorang budak juga adalah manusia. Dia berhak dilindungi. 所以你知道吗？真正的人权是从哪里来的？真正的人权是从圣经，是上帝给的，是上帝定的。Saudara tahu? Hak asasi manusia, asal mulanya, dasar sumbernya itu dari Allah, dari Tuhan.
Karena Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mencintai manusia, Tuhan sayang kepada manusia, Tuhan melindungi manusia. Nyawa manusia di mata Tuhan berharga, dilindungi. Maka begitu banyak ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjaga, menaungi keamanan, kesejahteraan seorang manusia. Dia dilindungi. Dia dilindungi. Jadi kalau zaman dulu budak digebukin langsung mati, nggak ada perkara. Tapi di Israel tidak. Kalau seorang majikan gebukin budak sampai langsung mati ya, majikannya juga dihukum mati. Tetapi kalau dia dihukum, budak itu disiksa, diapain gitu ya, berapa hari kemudian dia baru mati, majikannya tidak dihukum mati. Tapi kalau langsung pukul, langsung mati, majikannya juga mati. Itu berarti udah parah gitu. 申命记第15章12节到14节那边说，假如有一个以色列人他贫穷，他没有办法生活，或是他欠债，他不能够还债，他可以卖身，卖他自己给他的同胞了啊！我穷了，那么我把自己卖给你了，我跟你做奴仆了，这不是一生一世，上帝还是保护。做奴仆只能够在你家做6年，第7年上帝说你要放他走，不是一生一世哈。Saudara, di dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 14 mengatakan, jikalau ada seorang Israel dia miskin, dia mungkin utang orang nggak bisa bayar, atau dia susah hidup, udah nggak ada nafkah, dia bisa jual dirinya sendiri. Dia jual nih, oke, saya jual lah diri sama-sama orang Israel, ya udah saya jual diri saya ya, saya jadi budak kamu lah, begitu. Tuhan bilang, oke, dia jadi budak kamu cuman boleh kerja sama kamu 6 tahun. 6 tahun. Tahun ke-7 kamu harus bebasin dia. Bukan seumur hidup ya, mentang-mentang udah jual diri ya, jadi budak ya. Seumur hidup ya, enggak ada. 6 tahun. Udah cukup loh. Ya kerja siang dan malam. Kamu suruh dia ini itu 6 tahun. Udah cukup 6 tahun, tahun ke-7 kamu mesti bebaskan dia. Udah utang udah bayar, dia udah kerja 6 tahun, jadi budak sama kamu 6 tahun. Nah, 当你放他走出去的时候，你不可以难为他。Saudara, Tuhan berkata, kamu majikan ini ya, kalau kamu udah tahun ke-7 udah bebaskan dia, jangan mempersulit ya. Ada orang kayaknya nggak senang gitu ya, persulit, nggak boleh. Bebaskan dia, udah nggak ada utang lagi, udah kerja jadi budak 6 tahun sama kamu. 所以你让他第7年放他自由的时候，他出去之后，你不可以叫他空手去，不可以。要怎么样呢？这个主人呢，就要从他的牛群、羊群、禾场上、酒榨上多多的给他，他就丰丰满满的走出你的家。上帝说，我怎么样赐福给你，你记得，你也要照样给他，多多给他。我给你很多，你也要给他很多。今天有一些做主人的就说，我是配的，上帝祝福你呢，下人呢不配的，这是不对的，这不是基督徒的想法。Saudara, kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 14 berkata, tadi ya, kalau ada orang Israel dia miskin ya, dia jual dirinya nih ya, dia udah, saya jual diri saya kerja sama kamu, jadi budak sama kamu ya. Tuhan bilang 6 tahun, bilang sama majikan dia 6 tahun loh kerja jadi budak. Tahun ke-7 kamu harus bebaskan dia, nggak ada utang lagi, udah 6 tahun kerja. Nah, waktu kamu membebaskan dia, nggak boleh mempersulit dia. Dan nggak boleh supaya dia
Dia datang kosong tangan nih, karena dia kan budak, udah nggak nih. Tapi waktu dia keluar dari rumah kamu, udah 6 tahun jadi budak di rumah kamu, kamu harus dengan berlimpah-limpah memberi bekal kepada dia. Nggak boleh bilang, kamu datang juga kosong tangan, pulang kosong. Enggak, Tuhan bilang enggak. Tuhan bilang, saya berkati kamu. Ya, saya berkati kamu, kamu pun harus berkati dia. Caranya bagaimana? Pelit-pelit? Enggak. Ulangan 15 ayat 14 bilang, kamu harus dengan limpah memberi berkat, memberi bekal, ya, memberi bekal kepada dia. Dari mana? Dari kawanan domba sapi kamu, banyak, bagi dia. Dari domba kambing, dari tempat pengirikan gandum itu kamu banyak bertonton gitu. Kasih dia yang banyak bekal. Dari kawanan domba, sapi, dari tempat penggirikan, dari tempat pemeras anggur. Dulu kan mereka peras sendiri, minum gitu ya, saudara ya. Begitu banyak minuman, begitu banyak makanan, ya. Kamu nggak boleh pelit kasih dia. 1, 2, enggak. Sesuai dengan berkat Tuhannya. Begitu berlimpah kepada kamu, kamu juga harus berlimpah-limpah kasih. Saudara sekalian, itu hukum Taurat. Nggak boleh nggak dilakukan. 圣经常常给我们看见神告诉他的选民以色列人，你要善待奴仆。为什么呢？你不但要善待奴仆，而且上帝还提醒他们说什么呢？你要记得要纪念你在埃及做过几百年的奴仆，430年的奴仆啊！我将你救赎。因此，上帝说，我今天也吩咐你这一件事。Saudara, Allah sering mengingatkan orang Israel harus memperlakukan budak dengan baik. Dan Tuhan ingatkan kepada mereka, kitab Ulangan 15 ayat 15, Tuhan berkata, haruslah kamu ingat bahwa engkau pun dulu budak di tanah Mesir. Dan engkau ditebus oleh Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku, kata Tuhan, memberi perintah ini kepada kamu. Jadi siapa yang memerintahkan orang Israel untuk memperlakukan budak dengan baik? Tuhan bilang, aku. Dulu kamu budak, aku bebaskan kamu. Aku menyelamatkan kamu. Aku memberkati kamu. Sekarang kamu udah jadi orang bebas, kamu udah bisa punya budak. Ingat, dulu kamu bagaimana? Kamu sudah diberkati, kamu juga harus bisa memberkati budak kamu. Saudara, kita kalau ada pembantu, ada supir ya, jangan terlalu kencang tangan kita, saudara. Apalagi pembantu. Kasih makan yang enggak, kenyang enggak, kita takrin saudara. Jangan. Dia makan banyak, emang dia makan banyak karena kita pakai tenaga dia, saudara. Kerja berat-berat kita suruh dia. Dia kerja capek. Ngapain dari kampung jauh-jauh dia datang ke kota besar? Bukankah dia juga mau makan enak? Jangan pikir kasih dia ayam sepotong udah keenakan. Kamu boleh makan puluhan potong, dia nggak layak kan? Saudara, jangan seperti itu. Tuhan nggak suka, saudara. Jangan pikir kalau saya diberkatin, memang saya udah mustinya. Kenapa mustinya? Dia itu manusia, saudara. Nah, ini pelajaran yang pertama. Ya, kita belajar tentang apa, saudara? Hari ini khotbah seri yang pertama yaitu tubuh manusia. Ya, nyawa manusia patut dilindungi. Dilindungin itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh bunuh, nggak boleh dijadikan budak, nggak boleh menculik, menjual begitu. Ya, itu jadi apa negara seperti itu?
Dan apabila ada budak, sekarang nggak ada budak ya, saudara. Pokoknya karyawan kita, kayak pokoknya yang kerja sama kita, begitu saudara. Ya, jangan kita peras tenaganya, saudara. Kita kasih dia makan yang jelek itu, saudara. Itu nggak boleh. Jangan seperti itu. Juga nggak ada kesaksian seperti itu, saudara. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们实在感谢你的恩典，主啊，我们有你的话做我们生命，做我们生活的准则。我们实在感谢你，你让我们晓得怎么样活在地上，怎么样对待我们人与人之间，我们的同辈、我们的上一辈、我们的下一辈在下的人，我们的职员等等，跟我们做工的人。主啊，我们求求你帮助我们，最重要的，让你的爱在我们的心中，我们能够分享上帝的爱给在我们周围跟我们很有关系的，可能是我们的亲属，可能是他贫穷，可能是我们的朋友，可能是我们家里面的佣人等等。主啊，我们求求你帮助我们，如果我们有什么地方应该更改的，我们应该悔改的，让我们也能够悔改。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Manusia hidupnya, tubuhnya, hidupnya, nyawanya harus dilindungi. Dilindungi itu bukan saja tidak boleh membunuh, tetapi juga tidak boleh menculik. Dan juga tidak boleh memakai tangan yang kencang, kepala yang kencang, tidak mau melepaskan, tidak mau memberikan berkat-berkat materi kepada orang yang bekerja kepada kami, walaupun sekarang tidak ada budak secara formal itu. Tapi Tuhan tolong kepada kami bisa memperlakukan karyawan kami, mungkin orang yang bekerja dengan kami, orang yang di bawahan, supaya dengan cinta kasih Tuhan, kami juga bisa memperlakukan, membagikan kebaikan Tuhan kepada mereka. Tuhan tolong supaya kami bukan saja mendengar, tapi kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah moral kami, etika kami bisa memakai ukuran yang Tuhan sudah berikan kepada kami, memperkenankan hati Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 今天的信息告诉我们，人比天上的飞鸟，比地上的百合花更贵重。人的生命，人的身体应当得到保障. Firman Tuhan sore hari ini memberitahu kepada kita bahwa manusia lebih berharga dari burung yang di udara dan bunga bakung yang di padang. Nyawa hidup manusia, tubuh manusia patut dilindungi. 我们来唱一首诗歌，靠主喜乐，不要为生命忧虑，因为我们在神的眼中比天上的飞鸟，比地上的百合花更贵重。 Kita angkat satu puji-pujian, sandar Tuhan, bersukacita. Di mata Tuhan, manusia lebih berharga daripada burung di udara, bunga bakung di padang. Tuhan lindungin kita. Kita bersukacita. Jangan khawatir akan hidup ini. Ni 要靠主常喜乐，不要为生命忧虑。这地传递算什么？主是万有的源头。且看天上的飞鸟，天赋上这样活它，所罗门荣华事物，穿戴不及一朵花，但将一切交托他，心中应当无牵挂，凡事祈求和感谢，还要谨记主的话。Sukacita senantiasa, jangan khawatir
serahkan semua padanya. Jangan hatimu khawatir, memohon dan bersyukur. Ingatlah firman Tuhan, serahkan semua pada